Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, akhirnya yang paling ditakuti oleh pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional, yang paling ditakuti oleh Muhyiddin, menjadi kenyataan. Nasib baik bukan Muhyiddin yang kena kali ini. Nasib baik bukan Hadi Awang yang kena kali ini. Bukan juga Azmin Ali yang kena kali ini. Tetapi dikabarkan kali ini yang kena ialah Hamzah Zainuddin sendiri, yang mana kita tahu beliau telah dikaitkan oleh seorang tokoh businessman jutawan di Malaysia ini, yang mengaitkan beliau dengan rasuah. Dan akhirnya Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN telah menyerbu rumah Hamzah Zainuddin. Yang mengejutkan ialah penemuan-penemuan yang mungkin telah ditemui di sana nanti. Lembaga Hasil Dalam Negeri atau LHDN telah dilaporkan sudah membuat serbuan ke rumah Ketua Pembangkang Perikatan Nasional, iaitu Hamzah Zainuddin, di rumahnya di Damansara di Kuala Lumpur. Ketika dihubungi, sumber yang dekat dengan kepimpinan Bersatu telah pun mengesahkan dengan berita serbuan daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri itu. Katanya, ia serbuan telah dibuat semalam, kata sumber itu kepada Malaysia Kini. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, terdahulu laporan The Star dan Free Malaysia Today telah memetik sumber sebagai berkata mendakwa Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN telah pun menyerbu kediaman ahli Parlimen Larut itu. Kemudian The Star pula melaporkan serbuan itu diadakan pada pagi semalam, sementara laporan Free Malaysia Today menyatakan ia dibuat malam semalam. Menurut laporan The Star, serbuan itu dibuat ekoran daripada dakwaan cukai pendapatan yang tak dilaporkan. Nah, menurut The Star, sumber mendakwa yang Hamzah Zainuddin berada di rumah pada ketika serbuan itu dilaksanakan, dan fail serta dokumen-dokumen berkaitan dengan akaun-akaun dan pemilikan aset telah pun dirampas. Sumber yang dekat dengan Hamzah Zainuddin juga dipetik berkata ia merupakan tindakan bermotifkan politik oleh pihak berkuasa, memandangkan pemimpin Bersatu yang sentiasa merekodkan cukainya. Takkanlah sekarang tiba-tiba ada pula tuduhan kepada LHDN. Janganlah tuduh-tuduh saja. Saya fikir LHDN tidak akan membuat serbuan itu kalau tidak ada kes, pertama. Kedua, serbuan itu memerlukan waran kelulusan. Jadi kalau itu yang didakwa oleh sumber yang dekat dengan Hamzah Zainuddin itu, dia sedang mempersoalkan kredibiliti daripada LHDN. Jangan main-main. Katanya LHDN tidak menyatakan secara terperinci sebab serbuan sama ada berkaitan cukai, melibatkan syarikat atau projek tertentu atau tidak. Saya fikir tak payah diberitahu, dah tahu pun. Kemudian dia kata Hamzah masih menunggu dokumen dari LHDN katanya. Dokumen apa yang ditunggu? Keputusan kah? Takkanlah Hamzah Zainuddin tak melawan kalau tak ada kuasa daripada LHDN, tak ada diberikan kuasa, surat waran kah? Takkanlah dia tak lawan. Jadi dokumen apa yang dia tunggu?
Malaysia kini telah menghubungi Bersatu dan pemimpin Bersatu untuk mendapatkan pengesahan dan komen berhubung perkara ini. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi pada berita akan datang. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terbaru, Datuk Seri Anwar Ibrahim mendakwa anak beranak Mahathir mendapat kontrak sebanyak 214.2 juta ringgit Malaysia. Datuk Seri Anwar Ibrahim membangkitkan isu pemberian kontrak untuk gentian optik sebanyak 214.2 juta ringgit yang telah diberikan kepada syarikat yang dikaitkan dengan bekas Perdana Menteri dan Menteri Keuangan iaitu Dr. Mahathir di dalam pembelaan terhadap saman fitnah terhadapnya. Dalam satu pernyataan pembelaan yang difailkan di Mahkamah Tinggi Shah Alam, melalui e-filing malam tadi, pengerusi PH itu bergantung kepada pembelaan justifikasi sedia untuk membuktikan dakwaan di mahkamah dengan menyebut iaitu antara lain pemberian kontrak kepada Opcom Kabel Sdn Bhd. Presiden PKR itu mendakwa anak sulung kepada Tun Mahathir, iaitu Mirzan Mahathir menjadi pengarah Opcom Cables iaitu daripada 1994 sehinggalah pada tahun 2021. Manakala anak kedua Mokzani menjadi pengarah dari tahun 2009 sehingga 2019. Manakala anak ketiganya iaitu Mukris menjadi pengarah dari tahun 1994 sehingga tahun 2019. Dan isteri kepada Mukris pula iaitu Norzeta Zakaria menjadi pengarah dari tahun 1995 sehingga tahun 2021. Mahathir adalah merupakan Perdana Menteri dan juga Menteri Pertahanan pada ketika kontrak itu diberikan. Mahathir menyaman Anwar berhubung dakwaan kononnya dia mengumpul kekayaan peribadi ketika menjadi Perdana Menteri. Menurut pernyataan pembelaan, Anwar yang juga adalah Presiden PKR beliau mendakwa selaku Perdana Menteri dan Menteri Keuangan pada masa itu plaintiff mengawal Menteri Keuangan yang diperbadankan MKD. MKD katanya memegang satu saham khas iaitu Golden Share yang membolehkan kerajaan untuk membuat keputusan penting dalam telekom, yang menjalankan rundingan terus dengan Opcom untuk bekalan gentian optik berkenaan. Katanya pada tempoh material tersebut, Opcom Kabel telah dikawal oleh dan atau dimiliki oleh ahli-ahli keluarga plaintiff seperti yang dijelaskan dalam perenggan 61 di atas. Dalam kata lain, katanya lagi, ahli-ahli keluarga plaintiff mempunyai kepentingan yang amat besar dalam Opcom Cables. Kencana Petroleum adalah dan atau untuk semua maksud dan tujuan sebuah syarikat yang dimiliki oleh dan atau dikawal oleh Mokzani. Tambahnya lagi dalam pembelaan tersebut, walaupun hanya ditubuhkan pada tahun 2001 dan tiada sebarang rekod prestasi yang diketahui, Kencana Petroleum telah pun diberikan lesen fabrikasi utama oleh Petronas. Tambah pembelaan itu lagi, lesen fabrikasi tersebut telah diberikan kepada Kencana Petroleum semasa plaintiff adalah Perdana Menteri. Kata Anwar yang juga adalah ahli Parlimen Tambun. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, nampaknya apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia itu memang ada asasnya. Dan patutlah beliau tidak mau mohon maaf. Patutlah dia tak mau tarik balik sebab memang dia ada rekod itu. Okey, jadi kita akan lihat apakah justifikasi ataupun apakah keputusan seterusnya daripada mahkamah. Sebab kalau melihat kepada fakta ini, memang akan ada nama dia conflicts of interest. Jadi nanti Tun Mahathir pula di dalam pernyataan balas nanti, nampaknya dia kena buktikan bahawa ketika benda itu berlaku dia tidak ada conflict of interest, dan ini pasti akan ditunggu oleh seluruh rakyat Malaysia.
Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Anda boleh baca terus. Anda boleh baca sehingga selesai laporan ini yang telah diterbitkan di Malaysia Kini bertarikh 15 Jun 2023. Anda boleh lihat di sini pada pukul 10 pagi tadi. Ini dia daripada Malaysia Kini. Pukul 10 pagi tadi dengan tajuk Anak Dakwa, Anak Beranak Mahathir dapat kontrak sebanyak 214.2 juta. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia. Berita terkini dipetik daripada sahbudin.com.net 27 Jun 2023. 3 cabaran gentir buat PRN, buat PH dan BN. Walaupun tarikh penamaan calon dan pengundian bagi PRN bagi 6 buah negeri belum lagi ditetapkan oleh SPR, kehangatan bahangnya sudah pun mula terasa dan dapat dirasakan pada ketiga ini. PHBN dan Perikatan Nasional sebagai dua blok utama yang akan bertembung dalam PRN itu nanti didapati telah pun menggerakkan aktiviti masing-masing ke arah matlamat masing-masing untuk memperoleh kemenangan. Begitupun disebabkan PH dan BN adalah kerajaan di peringkat pusat, selain senario politik semasa agak bergelora dengan pelbagai isu, PRN nanti dilihat lebih merupakan cabaran gentir buat gabungan tersebut. Berikut adalah pertimbangan yang harus diambil berat oleh PH dan BN, khususnya oleh Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri. Yang pertama, daripada 6 negeri yang akan berlangsung PRN itu, 3 negeri adalah milik Pakatan Harapan dan 3 negeri lagi milik PAS. Berapa negeri yang mampu dipertahankan dan dirampas oleh PHBN? Apakah PHBN mampu mempertahankan Selangor, Pulau Pinang dan Negeri Sembilan? Negeri manakah yang kini ditadbir oleh PAS, iaitu Kelantan, Terengganu dan Kedah, yang mampu ditawan oleh PHBN? Kedua, daripada 245 kerusi DUN yang dipertandingkan dalam PRN kali ini, bolehkah lebih 50% daripadanya dimenangi oleh PHBN yang merupakan gabungan kerajaan di peringkat pusat? Oleh kerana gabungan PHBN adalah kerajaan di peringkat pusat dan PN sebagai blok utama pembangkang, pertembungan antara keduanya dalam PRN ini tidak dapat dielakkan daripada ditafsirkan sebagai gambaran referendum tidak rasmi dari segi penerimaan rakyat kepada kerajaan dan juga prestasi Anwar selaku Perdana Menteri. Mahu tidak mahu, PHBN tiada pilihan melainkan perlu menang lebih separuh daripada 245 kerusi DUN dalam PRN jika mahu mengelakkan Anwar digambarkan sudah ditolak oleh majoriti rakyat. Lebih daripada itu, jika PHBN gagal menang lebih 50% daripada 245 kerusi yang dipertandingkan, ia secara langsung akan menaikkan lagi semangat Perikatan Nasional bagi merampas kerajaan pada PRU 16 akan datang. Ketiga, bagaimanakah kerusi majoriti Melayu yang mampu dimenangi? Berapakah kerusi majoriti Melayu yang mampu dimenangi oleh PHBN pada PRN nanti? Kegagalan PHBN memenangi lebih banyak kerusi majoriti Melayu akan memberi tafsiran gabungan itu ditolak oleh kaum majoriti di negara ini, meskipun setelah UMNO turut serta berada dalam kerajaan. Lebih-lebih lagi, jika UMNO kalah sebahagian besar atau kesemua kerusi yang ditandinginya, ini sekaligus memberi petunjuk paling mudah bahawa keberadaan parti itu dalam kerajaan tidak membantu untuk menarik sokongan penduduk teras negara ini. Hakikat ini terus saja berbeza di ketika UMNO bersama PAS dan Muafakat Nasional sebelum ini di mana banyak PRK ketika itu berjaya dimenangi oleh mereka. Gabungan kerajaan yang digambarkan tidak lagi disokong oleh kaum teras atau penduduk majoriti dalam negara sudah tentu merupakan sebuah kerajaan yang tidak stabil.
Kesimpulannya, dalam PRN kali ini sama ada PHBN gagal menawan mana-mana negeri, Perikatan Nasional atau mengekalkan negeri yang sedia ada dikuasai PH, gagal mencapai kemenangan lebih 50% daripada 245 kerusi DUN yang dipertandingkan serta gagal memenangi majoriti kerusi-kerusi Melayu. Ia adalah satu kekalahan dan petanda lebih buruk sedang menanti Anwar pada PRU 16 akan datang. Sebagaimana disebut pada awal lagi, penyertaan PHBN dalam PRN ini adalah mewakili serta memberi imej kerajaan di peringkat pusat dan kekalahan bukanlah satu pilihan, baik dalam salah satu kategori atau semua tiga kategori yang disebut di atas. Semua menteri, jentera propaganda kerajaan, khususnya JKOM serta Kementerian Komunikasi dan Digital harus bergerak dengan lebih gigih untuk menyampaikan maklumat, memberi penerangan, menangkis serangan dan menangkis apa juga serangan lawan bagi memastikan kemenangan benar-benar dapat digenggam. Tidak lupa unit media dan komunikasi PMO juga sebaiknya jangan tidur dan mesti berjaga sepanjang masa mulai sekarang, kerana dalam PRN nanti sudah tentu yang paling disasarkan adalah pelbagai hentaman dan balunan ialah Anwar itu sendiri. Kalau ditakdirkan PHBN gagal juga akhirnya, Anwar tiada pilihan lain melainkan mesti segera berani merombak semua struktur dan jentera yang ada bersamanya sekarang ini. Jika tidak, Anwar sendiri hanya sepanggal saja nasibnya. Malah mungkin dijatuhkan lebih awal daripada itu. Ditulis oleh Sabudin Husin 27 Jun 2023. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Selamat petang Malaysia. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. PDRM membuat keputusan dan mengumumkan satu perkara yang amat mengejutkan pas di kala persiapan akhir untuk pilihan raya negeri. Polis di Raja Malaysia mengesahkan akan merakam keterangan daripada adun Kubu Gajah. Polis akan merakam keterangan Khalil Yahya berhubung poster palsu yang telah dikongsikan beliau di dalam Facebook miliknya. Polis akan merakam keterangan Khalil Yahya berhubung poster palsu mengenai pelantikan ahli Parlimen Seputi iaitu Teresa Kok sebagai pengerusi Felda. Ketua Polis Daerah Brickfields iaitu Assistant Commissioner Ami Hizam Abdul Syukur berkata, ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kubu Gajah itu dipanggil hadir ke Ibu Pejabat Daerah IPD Taiping Selasa ini. Katanya dalam kenyataan itu, janji temu sudah dibuat untuk rakaman percakapan Khalil pada jam 10 pagi di IPD Taiping, katanya kepada Harian Metro. Harian Metro semalam melaporkan polis telah pun menerima laporan dibuat oleh Teresa Kok berhubung poster pelantikannya sebagai pengerusi Felda. Siasatan polis mendapati berita palsu itu berasal daripada laman sosial Facebook Khalil. Kes itu disiasat mengikut Seksyen 504 Kanun Keseksaan serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1988. Okey, so di sini kita akan nampak nanti, kita akan tahu nanti di mana asal sebenarnya poster itu. Adakah poster itu hanya akan hanya di repost, hanya diulang siar semula oleh adun daripada PAS ini, ataupun poster itu dicipta sendiri oleh beliau, ataupun ada orang admin atau sebagainya yang mencipta poster itu kemudian dipost oleh beliau. Dan nanti kita akan lihat, akhirnya nanti polis akan siasat juga siapakah yang pertama post poster palsu ini. Dan di sana nanti kita akan tahu kebenarannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, adakah ini adalah satu permulaan yang kurang baik di dalam kempen PRN daripada PAS?
Dan adakah ini satu cabaran yang bakal akan dilalui oleh Pakatan Harapan, iaitu akan ada berita-berita yang dipost yang tak sahih, yang palsu. Dengan kata lain, mungkinkah ada fitnah lagi? Mungkin ada fitnah lagi kah selepas ini? Harap-harap tak ada. Dan kita ingin melihat kempen yang bersih tanpa politik terlebih-lebih, sehingga adanya timbul yang disebut sebagai fitnah. Harap-harap tidak ada fitnah memfitnah, dan harap-harap semua yang dikeluarkan itu adalah fakta. Kerana rakyat ini, terutamanya orang daripada golongan sederhana yang berpendidikan sederhana, selalunya akan cepat untuk menerima semua. Dan kadang-kadang berita sebenar itu tidak dapat diterima semula. Jadi yang melekat di kepala adalah berita palsu, kerana mungkin tak sempat nak dapat berita sahih. Okey, so kita harap Polis Diraja Malaysia dapat melaksanakan tugas dengan baik, dan kita doakanlah semoga semuanya dapat diselesaikan dengan baik tanpa ada sebarang yang tidak baik. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. 28 Jun 2023, untuk apa Tengku Zafrul cuba diletakkan bertanding kerusi DUN? Adakah UMNO mahu rebut kerusi Menteri Besar Selangor? Diterbitkan di syabudin.com.net. Tajuknya, sekali lagi, untuk apa Tengku Zafrul cuba diletakkan bertanding kerusi DUN? Adakah UMNO mahu rebut kerusi Menteri Besar Selangor? Untuk PRN akan datang ini, khususnya dalam konteks Selangor, peranan yang sewajibnya mesti dimainkan oleh UMNO ialah membantu dalam memastikan Kerajaan Pakatan Harapan sedia ada, yang ditambah dengan jenama Kerajaan Perpaduan, terus kekal mentadbir negeri itu. Ini kerana PH memang sudah sedia memerintah Selangor dengan majoriti yang besar yang diraih pada PRU yang lalu. DUN Selangor mempunyai 56 kerusi DUN dengan kedudukan terkini ialah Pakatan Harapan memiliki 40 kerusi, di mana PKR 19, DAP 15, Amanah 6, BN 5, Bersatu 4, Parti Bangsa Malaysia 2, manakala PAS, Pejuang dan Warisan masing-masing 1 kerusi serta seorang wakil rakyat bebas. Satu lagi kerusi DUN ialah Batang Kali, diisytiharkan kosong setelah wakil rakyatnya tidak hadir ke persidangan DUN melebihi 6 bulan. Dengan kerajaan sedia ada dipastikan terus memerintah Selangor, maka UMNO bolehlah beroleh apa-apa jawatan, baik sebagai exco dalam GLC negeri dan sebagainya, selaras dengan kerjasama yang sedia wujud di antara PH dengan BN di peringkat pusat. Kalaupun UMNO mahu meminta tambahan kerusi daripada 5 yang sedia dimilikinya, permintaan itu mestilah munasabah dan tidak sampai mahu merampas kerusi-kerusi yang sedia dipegang oleh PH. Ini tidak. Sudahlah dikabarkan daripada 5 dan PH sedia memberikan BN sehingga 10 kerusi, itu pun diberitakan masih dianggap tidak cukup lagi. Ada laporan menyebut BN mahu diperuntukkan sebanyak 14 hingga 17 kerusi DUN diberikan kepada mereka. Dikatakan bahawa hujah yang digunakan ialah ia untuk memperlihatkan parti yang didominasi oleh Melayu tetap mempunyai peranan yang penting. Selain kononnya, jika UMNO tidak diberi banyak kerusi, kedudukan parti itu untuk terus memberi sokongan pada Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri juga boleh terancam. Tidak cukup dengan banyak kerusi yang dituntut, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz yang kalah pada PRU 15 lalu di Parlimen Kuala Selangor turut menjadi topik paling hangat, dikatakan mahu diletakkan sebagai calon di peringkat DUN pula.
Berapa kursi diintai untuk diberikan kepada beliau? Antaranya Kuang dan Sungai Kandis. Soalnya, untuk apa Tengku Zaprul mahu dibawa bertanding di peringkat DUN? Tidak cukup lagikah jawatan menteri dan senator yang dipegangnya sekarang? Walaupun tempoh senatornya akan tamat pada Disember 2025 dan ketika itu nanti jawatan menterinya juga wajib dilepaskan, ia bukan alasan untuk memberinya peluang bertanding di peringkat DUN di Selangor. Lebih tidak masuk akal lagi jika UMNO beria-ia mahu Tengku Zaprul bertanding di DUN Sungai Kandis. Kawasan yang kini diwakili oleh PH dan adunnya sekarang sedang menjawat jawatan Exco Kerajaan Negeri. Kenapa UMNO mahu memilih kawasan yang selamat yang sudah sedia dimenangi oleh PH untuk diperuntukkan kepada Tengku Zaprul? Sebagai menteri dan jika Tengku Zaprul benar-benar pemimpin yang hebat, kenapa UMNO tidak mempertaruhkannya untuk berlawan dengan pemimpin utama PN seperti Azmin Ali misalnya? Kenapa mesti diberi kawasan yang selamat untuknya? PH dan khususnya PKR wajib mempertahankan mana-mana kerusi yang sedia dimilikinya dan tidak semudah itu menyerahkannya kepada kawan yang baru didampingi kerana jika itu berlaku ia akan membunuh moral ahli-ahli parti di seluruh negara. Paling waras dan munasabah sekali sebenarnya ialah Tengku Zaprul sebaiknya tidak bertanding dalam PRN kali ini dan beliau lebih wajar memainkan peranan untuk membantu kemenangan PHBN sambil selepas itu nanti menumpukan hikmatnya kepada rakyat tanpa jawatan dalam kerajaan dan memilih mana-mana kawasan parlimen di Selangor yang ketika ini diwakili oleh pembangkang untuk PHBN merampasnya dalam PRU16 akan datang. Yang pelik juga dengan beria-ia ia mahu meletakkan Tengku Zaprul bertanding di DUN yang selamat. Apakah UMNO ada niat terselindung mahu merebut jawatan Menteri Besar daripada PKR? Ditulis oleh Sabudin Husin 28 Jun 2023. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Selamat petang Malaysia. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. PDRM membuat keputusan dan mengumumkan satu perkara yang amat mengejutkan PAS di kala persiapan akhir untuk pilihan raya negeri. Polis di Raja Malaysia mengesahkan akan merakam keterangan daripada adun Kubu Gajah. Polis akan merakam keterangan Khalil Yahya berhubung poster palsu yang telah dikongsikan beliau di dalam Facebook miliknya. Polis akan merakam keterangan Khalil Yahya berhubung poster palsu mengenai pelantikan ahli Parlimen Seputi iaitu Teresa Kwok sebagai pengerusi Felda. Ketua Polis Daerah Brickfields iaitu Assistant Commissioner Ami Hizam Abdul Syukur berkata, ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kubu Gajah itu dipanggil hadir ke Ibu Pejabat Daerah IPD Taiping Selasa ini. Katanya dalam kenyataan itu, janji temu sudah dibuat untuk rakaman percakapan Khalil pada jam 10 pagi di IPD Taiping, katanya kepada Harian Metro. Harian Metro semalam melaporkan polis telah pun menerima laporan dibuat oleh Teresa Kwok berhubung poster pelantikannya sebagai pengerusi Felda. Siasatan polis mendapati berita palsu itu berasal daripada laman sosial Facebook Khalil. Kes itu disiasat mengikut Seksyen 504 Kanun Keseksaan serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1988. Okey, so di sini kita akan nampak nanti, kita akan tahu nanti di mana asal sebenarnya poster itu. Adakah poster itu hanya akan hanya di repost, hanya diulang siar semula oleh adun daripada PAS ini, ataupun poster itu dicipta sendiri oleh beliau, ataupun ada orang admin atau sebagainya yang mencipta
poster itu kemudian dipost oleh beliau. Dan nanti kita akan lihat akhirnya nanti polis akan siasat juga siapakah yang pertama post poster palsu ini. Dan di sana nanti kita akan tahu kebenarannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, adakah ini adalah satu permulaan yang kurang baik di dalam kempen PRN daripada PAS? Dan adakah ini satu cabaran yang bakal akan dilalui oleh Pakatan Harapan, iaitu akan ada berita-berita yang dipost yang tak sahih, yang palsu. Dengan kata lain, mungkinkah ada fitnah lagi? Mungkin ada fitnah lagi kah selepas ini? Harap-harap tak ada. Dan kita ingin melihat kempen yang bersih tanpa politik terlebih-lebih sehingga adanya timbul yang disebut sebagai fitnah. Harap-harap tidak ada fitnah memfitnah, dan harap-harap semua yang dikeluarkan itu adalah fakta. Kerana rakyat ini, terutamanya orang daripada golongan sederhana yang berpendidikan sederhana, selalunya akan cepat untuk menerima semua. Dan kadang-kadang berita sebenar itu tidak dapat diterima semula. Jadi yang melekat di kepala adalah berita palsu, kerana mungkin tak sempat nak dapat berita sahih. Okey, so kita harap Polis Diraja Malaysia dapat melaksanakan tugas dengan baik, dan kita doakanlah semoga semuanya dapat diselesaikan dengan baik tanpa ada sebarang yang tidak baik. Denyut Nadi, Suara Rakyat, bertemu di channel ini. Bye-bye.